Ceuta, Sepanyol, 30 Julai 2026. Seorang wanita merakam dari tingkap rumah dan hanya mampu mengulangi ayat yang sama. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhanku. Di bawah sana, satu barisan manusia meliputi seluruh pemecah ombak dan bergerak ke tengah laut. Ratusan orang berenang di sekitar pagar yang berakhir di dalam air. Dalam 24 jam akan datang, 50.000 orang akan memasuki bandar ini. Sebuah bandar yang mempunyai 83.000 penduduk. Dan disinilah butiran yang hampir tiada siapa perasan. Inilah sempadan yang paling dilindungi di Eropah. Ia mempunyai pagar setinggi 6 meter, radar, kamera termal, kapal rondaan. Dan tiada satu pun daripada itu dibolosi. Tiada pintu pagar yang dipecahkan. Tiada satu pun tembakan dilepaskan. Kerana sempadan itu sudah pun terbuka. Dan yang membukanya bukanlah orang yang Anda sangkakan. Pada hari Kamis itu, pagar yang turun hingga ke laut dipenuhi dengan orang ramai. Ratusan orang memanjat struktur itu, melintasinya, melompat ke seberang. Dan di dalam air, berpuluh-puluh titik gelap bergerak perlahan. Orang ramai berenang untuk mengelilingi hujung pemecah ombak, jaraknya 10 km melalui laut. Engpach, kadang-kadang 5 jam untuk menyeberang. Ramai yang menggunakan pelampung, orang yang tak begitu pandai berenang. Dan kabus musim panas di Ceuta, yang dipanggil Taro oleh penduduk tempatan, telah menjadi sekutu. Ia menyembunyikan para perenang daripada bot rondaan. Berpuluh-puluh orang telah kehilangan nyawa dalam penyeberangan itu. Kiran rasmi berbeza-beza, tetapi mangsa terus ditemui di pantai beberapa hari kemudian. Dan sesiapa yang berjaya sampai akan meraihkannya. Orang ramai berlari sambil mengangkat penumbuk. Orang ramai masih basah dengan air laut. Sekarang perhatikan satu butiran dalam gambar-gambar ini. Mereka berlari melepasi pegawai Guardia Civil. Dan lihat apa yang berlaku. Pegawai-pegawai itu hanya memerhati. Lelaki-lelaki bersenjata, jelaci, sedang bertugas. Benar-benar terhenti. Dan di situ timbul persoalan. Kenapa tiada siapa bertindak? Ingat soalan itu, kerana jawapannya adalah inti kepada kisah ini. Pertama sekali, anda perlu faham kenapa Ceuta menjadi pintu gerbang. Lihat pada peta ini. Ceuta ialah sebahagian daripada Spanyol, terletak di pantai Afrika, bersebelahan dengan Maghribi. Ia adalah wilayah Spanyol dan, oleh itu, wilayah kesatuan Eropah. Maksudnya, sesiapa yang menjejakkan kaki di pasir itu secara sah telah menjejakkan kaki di Eropah tanpa perlu menyeberangi Laut Mediterranean dengan bot. Atas sebab itu, selama beberapa dekad, tekanan migrasi dari Afrika sentiasa tertumpu di situ dan di bandar satu lagi, yang dipanggil Melilla, yang juga merupakan sebahagian daripada Spanyol. Dan atas sebab itulah, orang Spanyol telah mengubah Ceuta menjadi sebuah kubu pertahanan. Cuma kubu pertahanan itu mempunyai satu rahsia. Sebenarnya, apa yang mempertahankan sempadan itu bukanlah besi. Ia adalah dua mekanisme yang tidak kelihatan. Boleh bayangkan apakah mekanisme itu? Yang pertama ialah apa yang saya akan panggil sebagai pemulangan segera. Lihat. Sehingga waktu itu, sesiapa yang ditangkap masuk akan dihantar balik ke Maghribi pada hari yang sama. Ini berlaku tanpa sebarang proses, tanpa sebarang kertas kerja. Masuk tidak berbaloi, kerana masuk pun tidak kekal lama. Mekanisme kedua ialah seorang penjaga pintu yang dibayar di sebelah sana. Selama bertahun-tahun, Spanyol dan Kesatuan Eropah telah memindahkan puluhan juta dolar kepada Maghribi supaya pasukan Maghribi menghalang orang ramai daripada sampai ke pagar itu. Di hadapan ada besi, di belakang ada wang. Dan itu memang berkesan. Tetapi, lihat gambar kamera keselamatan ini dari pos sempadan Tarajal sendiri. Pentra Spanyol bersenjata sedang memerhati aliran berterusan orang ramai melintasi pintu pagar yang terbuka. Berlainan dengan apa yang ramai sangka, mereka sebenarnya bukan enggan bertindak. Hakikatnya, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Kerana beberapa minggu sebelum itu, tanpa disedari oleh hampir sesiapa, roda gigi pertama telah dimusnahkan. Dan yang memusnahkannya adalah seorang lelaki sahaja. Namun kisahnya tidak bermula pada minggu-minggu itu. Ia bermula hampir 2 tahun sebelum itu.
November 2024. Seorang warga Algeria telah dipintas di laut. Bersama 2 orang lagi coba berenang ke Ceuta. Dia diserahkan kepada Maghribi pada hari yang sama, seperti ribuan orang sebelum dia. Tamatkah ceritanya? Tidak, kerana lelaki ini telah melakukan sesuatu yang hampir tiada siapa lakukan. Dia telah menyaman Spanyol. Dan hujahnya hampir kelihatan tidak masuk akal kerana terlalu mudah. Saya tidak melompati sebarang pagar. Saya tidak merempuh mana-mana pintu pagar. Saya berenang. Halangan apa sebenarnya yang saya lepasi? Dia meminta 6.000 euro sebagai pampasan dan hak untuk kembali. Mahkamah Ceuta memihak kepadanya. Kerajaan kemudian membuat rayuan, tetapi Mahkamah Andalusia memihak kepadanya sekali lagi. Dan kerajaan cuba membuat rayuan sekali lagi. Dan pada 29 Jun 2026, Mahkamah Agung Spanyol telah membuat keputusan muktamad. Sebuah drone tidak dapat menahan sesiapa pun. Sebuah kamera terma tidak dapat menahan sesiapa pun. Peralatan ini hanya memberitahu bahawa ada seseorang di situ. Pemulangan serta-merta hanya benar-benar terpakai kepada mereka yang benar-benar cuba melepasi halangan fizikal. Sesiapa yang tiba dengan berenang tidak boleh dihantar balik serta-merta. Perlu melalui proses individu dengan hak kepada peguam dan untuk memohon suaka. Secara praktikal, mekanisme nombor 1 telah mati. Pintu masuk ke Eropah telah dibuka dari dalam oleh satu keputusan mahkamah. Dan satu perkara yang menarik, lelaki ini menang dalam segala hal, kecuali dalam pampasan. 6.000 euro yang dia minta, para hakim menolak. Lelaki yang membuka sempadan paling dilindungi di Eropah itu tidak mendapat 1 sen pun kerana perbuatannya. Dan jika anda baru mengetahuinya sekarang, jangan lupa untuk melanggan saluran ini kerana inilah jenis cerita di sebalik tabir yang kami kongsikan di sini. Sekarang, anda sudah tahu sebabnya. Puncanya. Tapi masih belum tahu bagaimana caranya. Lagi pun, satu keputusan mahkamah tidak akan menggerakkan 50.000 orang. Seseorang mesti telah menyebarkan berita itu. Dan sebenarnya, ia tersebar dengan cara yang paling teruk sekali. Dan di media sosial, keputusan itu menjadi sesuatu yang lain. Mesej bahawa sempadan dibuka secara sah tersebar dengan cepat. Satu terjemahan yang salah dipermudahkan dan menjadi tular. Akaun tanpa nama mula memuat naik video harian dengan format yang sama. Seorang pemuda yang basah kuyup mencium pasir di Ceuta lengkap dengan muzik epik dan caption seperti Wira. Dan setiap video itu ialah panduan yang disamarkan. Titik permulaan, laluan, arus laut. Dan ada juga arahan seperti ini. Sesiapa yang tidak tahu berenang, jika masih di bawah umur, perlu memakai pelampung. Di sebelah sana, golongan muda telah berhenti kerja dan memulakan perjalanan. Ada yang datang dari Casablanca, 400 km dari sana, hanya berpandukan apa yang mereka lihat di telepon bimbit. Gambar-gambar dari hari-hari itu menunjukkan lori-lori dengan bahagian belakang terbuka, dipenuhi anak muda yang berdiri, melambai, dan ketawa dalam perjalanan ke sempadan. Dan dalam salah satu video itu, teks yang ditulis di atas gambar merangkum segalanya. Jalannya sukar, tetapi impian itu berbaloi. Persatuan Ejen Guardia Sivil telah memberi amaran secara terbuka tentang apa yang akan berlaku. Dengan peraturan baru, lebih ramai orang akan kehilangan nyawa di laut. Hanya pada bulan Julai, sebelum pun penyeberangan besar, 8 mangsa telah ditemui di pantai. Yang tadinya sedikit demi sedikit, kini menjadi barisan. 1.500, 2.000 orang dalam masa 10 hari. Dan kerajaan Spanyol hanya memerhati. Tapi masih ada satu lagi bahagian yang kurang. Sebab ada satu lagi mangga pada pintu itu. Ingat tak? Penjaga pintu yang dibayar. Sebab, cuba untuk fikirkan apa yang sedang berlaku di sini. Puluhan ribu orang sedang bergerak di utara Maghribi, berkumpul di pantai, masuk ke dalam air dan menuju ke laut. Dan tahu tak apa soalan yang seluruh Spanyol tanya? Gimana Maghribi? Dan disinilah kisah ini menjadi benar-benar pelik. Lihat tarikh-tarikh ini. Pada 20 Julai, Ketua Kerajaan Spanyol melawat Algeria. Rival serantau utama Maghribi, lawatan pertama dalam 4 tahun. 10 hari kemudian, sempadan meletup. Dan ia meletup tepat pada 30 Julai. Hari Takhta, tarikh paling suci dalam kalender politik Maghribi. Ulang tahun ke-27 pemerintahan raja itu.
Adakah ini satu kebetulan? Dan ada lagi. Pada tahun 2021, di kemuncak pertikaian diplomatik, Maghribi melonggarkan kawalan sempadan. Beribu-ribu orang memasuki Ceuta dalam masa 2 hari, dan seluruh dunia menganggapnya sebagai tindakan balas. Bukan kali pertama perkara ini berlaku. Dan gambar-gambar sekarang menunjukkan lori-lori penuh bergerak menuju ke sempadan. Ada juga orang Spanyol yang mengatakan ini adalah perarakan yang diatur oleh raja. Tapi simpan dulu tuduhan itu, sebab pihak satu lagi juga ada percaturan sendiri. Pasukan Maghribi berdepan dengan orang ramai di sempadan, malam demi malam. Dan media Maghribi membalas syakwa sangka itu dengan satu lagi, kumpulan mesej yang mengatur penyeberangan itu dengan tempat dan masa pertemuan yang telah ditetapkan dikendalikan oleh nombor Algeria. Jadi, perhatikan papan permainan yang kita ada di sini. Di satu pihak, kita ada kerajaan Spanyol yang menyalahkan mafia pemerdagangan manusia. Sebahagian rakyat Spanyol pula mencurigai Maghribi, manakala Maghribi pula mencurigai Algeria. Dan tiada siapa yang dapat membuktikan apa-apa. Satu-satunya kepastian adalah keputusannya. Orang ramai telah masuk. Dan kemudian, Ceuta menjadi sebuah bandar yang berbeza. Sebuah kenderaan perisai tentera berada di dataran, di hadapan masjid, dengan seorang askar berjaga pada turret bersenjata, sementara penduduk yang memakai selipar berjalan di sebelahnya. Pasar raya dengan jeriji besi tertutup, dengan polis di pintu untuk melindungi kedai-kedai. Waktu subuh yang penuh kekacauan, laporan kenderaan terbakar dan kedai-kedai dipecah masuk, jalan-jalan dipenuhi serpihan. Pusat penempatan kanak-kanak tanpa penjaga beroperasi pada 1.600% daripada kapasiti. Saya tidak tersilap di sini. 1.600%. Apabila Pedro Sanchez, ketua kerajaan Spanyol, keluar dari kereta di bandar itu, dia disambut dengan ejekan dan jeritan cukup. Saya ingin menyampaikan 2 pertimbangan awal. Dan di mimbar, dia memilih kata-kata yang hampir tidak pernah digunakan oleh seorang pemerintah Eropah. Apa yang berlaku adalah satu serangan, satu pelanggaran terhadap integriti wilayah Spanyol. Ia adalah satu ucapan yang tegas. Ceuta ialah sebuah bandar Spanyol dan apa yang berlaku semalam layak mendapat kecaman penuh daripada kita, kutukan sepenuhnya daripada kita. Tetapi, masih ada satu masalah yang belum diselesaikan. Bagaimana untuk menghantar pulang 50,000 orang jika Mahkamah Agung sendiri baru sahaja melarang penghantaran pulang segera bagi mereka yang tiba melalui laut? Dan jawapannya datang dalam masa kurang daripada 48 jam. Satu perjanjian kilat dengan Maghribi. Bas-bas telah digerakkan, kereta api, pintu-pintu dibuka ke arah bertentangan. Dan dalam pengumuman rasmi, kerajaan Spanyol mengumumkan bahawa lebih daripada 48,000 orang telah pun kembali secara sukarela ke Maghribi. Dan perhatikan perkataan ini, secara sukarela. Kerana kepulangan secara sukarela bukanlah penghantaran pulang. Dan apa yang bukan penghantaran pulang, keputusan mahkamah tidak melarangnya. Negara yang kalah kepada seorang perenang di dalam mahkamah telah menyelesaikan krisis itu di luar mahkamah. Spanyol akhirnya dapat bernafas lega. Dan tempoh reda itu hanya bertahan selama beberapa jam. Kerana pada ketika itu, seluruh benua mula bertindak balas. Dan krisis itu berubah skala. Itali melakukan sesuatu yang sangat jarang berlaku di antara dua pengasas kesatuan Eropah. Itali menggantungkan pergerakan bebas dengan Spanyol. Paspor diperlukan untuk penerbangan dan kapal yang datang dari wilayah Spanyol pada musim panas. Finland, Denmark, dan Republik Czech melangkah lebih jauh. Mereka meminta penggantungan rasmi Spanyol dari kawasan Schengen. Perjanjian yang menyokong Eropah tanpa sempadan dalaman selama beberapa dekad. Dan 22 kerajaan Eropah, termasuk Jerman, menandatangani surat bersama yang mengatakan pada dasarnya bahawa kepercayaan terhadap dasar migrasi bersama telah runtuh. Kerajaan Spanyol mempertahankan diri dengan mengatakan bahawa perkara ini tidak ada kaitan dengan dasar pengesahan status pendatang mereka. Tetapi gelombang itu sudah pun melintasi Atlantik. Donald Trump menunjuk kepada imej-imej Ceuta dan menjadikan bandar itu sebagai bahan kempen pilihan raya. Dia berkata,
Ingatlah image ini. Kitalah yang akan jadi begitu jika pihak yang salah menang. Jabatan Negara Amerika secara rasmi menuduh kerajaan Spanyol dengan sengaja memudahkan migrasi haram ke Eropah. Dan pihak sayap kanan ekstrim Jerman telah memberi amaran. Destinasi yang mungkin bagi orang-orang ini adalah Jerman. Sementara ahli politik bertengkar, Melilla, enklav kedua, menghabiskan malam di bawah awan gas pemedih mata dengan orang ramai menekan pagar. Terdapat juga gambar kenderaan yang terbakar tersebar yang dikatakan berlaku di Melilla, walaupun lokasi sebenar belum disahkan. Sekarang, jumlahkan semua yang telah berlaku sehingga kini. Satu proses mahkamah bernilai 6.000 euro telah menjadi kemasukan tidak sah terbesar yang pernah direkodkan dalam satu hari dalam sejarah kesatuan Eropah sehingga menggoncang kawasan Schengen. Jadi, saya tahu ramai yang tertanya-tanya tentang perkara ini. Dan sekarang, adakah pintu itu masih tidak berkunci? Baiklah, jawapan dari Spanyol menutup kisah ini dengan cara yang sukar untuk dipercayai. Sebelum itu, apabila keputusan dijatuhkan, Mahkamah Agung telah membiarkan satu pintu terbuka dalam keputusan itu sendiri. Jika suatu hari nanti terdapat halangan fizikal di dalam laut, Pada masa itulah, sesiapa yang cuba mengatasinya boleh dipulangkan serta-merta. Kerana kerajaan Spanyol telah mengumumkan perkara itu. Satu barisan pelampung di dalam air di pantai Tarajal menandakan di mana sempadan berada. fikirkan tentang saiznya. Jawapan terakhir dari negara Spanyol kepada lelaki yang masuk berenang adalah membina pagar di dalam lautan. Dan mungkin itu. Itulah kebenaran yang didedahkan oleh bandar kecil Ceuta. Sempadan Eropah tidak pernah berupa keluli. Ia adalah satu mekanisme tidak kelihatan yang terdiri daripada keputusan mahkamah, perjanjian, dan wang. Dan sekarang seluruh dunia telah melihat bagaimana ia berfungsi. Dan telah melihat bahawa ia boleh rosak. Gambaran yang kekal dari seluruh kisah ini adalah pagar berkarat di pemecah ombak, kabus menutupi laut, bot rondaan berhenti di atas air, dan tiada seorang pun dalam bingkai. Bandar kembali normal menurut pihak berkuasa, sementara pasukan penyelamat masih mengeluarkan mangsa dari laut. Boya masih belum wujud. Keputusan mahkamah itu masih berkuat kuasa. Melilla terus berada di bawah tekanan. Dan 22 kerajaan sedang menunggu jawapan daripada Kesatuan Eropah. Kisah ini masih akan ada perkembangan baharu dan setiap bab baharu akan dikongsikan di sini. Jadi, langgan saluran ini untuk mengikuti perkembangan seterusnya. Dan jawab satu perkara kepada saya di ruangan komen. Pada pendapat anda, siapakah yang bersalah atas krisis ini? Mahkamah atau kerajaan? Komen apa yang anda fikirkan di bawah. Terima kasih kerana mengikuti video kami. Jumpa lagi pada video seterusnya.